Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dan bersua lagi dalam subjek fiqh, iaitu masih lagi pada pelajaran yang pertama, iaitu berkaitan dengan solat Jumaat. Baiklah murid-murid. Pada minggu sebelum-sebelum ini, Ustaz telah menyentuh berkenaan dengan pengertian solat Jumaat. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pengajian kita, iaitu dengan perkara yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan dalil nakli, iaitu pensyariatan berkenaan dengan solat Jumaat, iaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, untuk kita sebagai manusia mengerjakan solat Jumaat. Dan kita juga ada dalil nakli, iaitu dalil melalui hadis, iaitu sabda Nabi SAW berkenaan dengan solat Jumaat. Akan tetapi sebelum kita terus kepada dalil, Ustaz ingin merujuk kembali kepada pengertian solat Jumaat agar kamu lebih memahami apakah itu sebenarnya solat Jumaat, dan kamu dapat membezakan antara solat Jumaat dengan solat-solat yang lain. Baik, ada 5 perkara yang perlu kamu tahu, yang mana 5 perkara inilah yang akan membezakan antara solat Jumaat dengan solat-solat yang lain. Baik, perkara yang pertama, solat Jumaat mestilah didirikan dengan bilangan rakaatnya sebanyak 2 rakaat. Baik, itu perkara pertama. Bila mana solat Jumaat, bilangan rakaat dia mesti 2. Walaupun didirikan pada waktu tengah hari, pada waktu zuhur, solat Jumaat didirikan dengan bilangan rakaatnya sebanyak 2 rakaat. Baik, itu yang pertama. Perkara yang kedua, solat Jumaat mestilah dilakukan pada waktu zuhur. Makanya, tidak boleh kita dirikan solat Jumaat pada waktu selain daripada waktu zuhur. Contohnya, kita dirikan solat Jumaat pada waktu asar. Tak boleh. Kita dirikan solat Jumaat pada waktu subuh. Lagilah tak boleh. Kita dirikan solat Jumaat pada waktu maghrib ataupun pada waktu isyak. Tidak boleh. Akan tetapi, solat Jumaat telah disyariatkan untuk kita kerjakan ataupun kita dirikan pada waktu zuhur. Baik, sudah 2 perkara. Yang pertama, solat Jumaat mesti 2 rakaat. Yang kedua, solat Jumaat mestilah didirikan pada waktu zuhur. Baik, perkara yang ketiga, solat Jumaat mestilah didirikan pada hari Jumaat. Makanya, tidak boleh didirikan solat Jumaat pada hari yang lain selain daripada hari Jumaat. Mesti dilakukan pada waktu zuhur hari Jumaat. Tak boleh dirikan solat Jumaat, oh rasanya hari ni tak boleh nak buat solat Jumaat, hujan lebat sangat, postpone lah buat hari Sabtu. Tak boleh. Makanya solat Jumaat mesti didirikan pada hari Jumaat sahaja. Tak boleh postpone, tak boleh kita buat dulu. Buat solat Jumaat hari Khamis lah, sebab hari Jumaat imam tak ada, imam balik kampung. Tak boleh macam tu. Macam mana sekalipun, solat Jumaat mesti didirikan pada hari Jumaat. Kalau dah namanya pun solat Jumaat, mestilah didirikan pada hari Jumaat. Baik, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, solat Jumaat mestilah didirikan secara berjemaah. Didirikan secara berjemaah. Tak boleh kita dirikan solat Jumaat secara bersendirian ataupun berseorangan. Solat Jumaat mestilah didirikan secara berjemaah. Kalau kita dirikan solat Jumaat secara bersendirian ataupun kita dirikan solat Jumaat kat rumah aja, tak boleh. Solat itu tidak sah. Baik, perkara yang kelima yang membezakan solat Jumaat dengan solat yang lain, iaitu solat Jumaat mestilah didahului dengan 2 khutbah. 2 khutbah, bukan 1 khutbah, tapi 2 khutbah. Yang mana sebelum solat Jumaat itu didirikan, mestilah dibacakan dengan 2 khutbah. Siapa yang baca khutbah? Khatib yang baca khutbah Jumaat. Kalau kita tengok, ada juga solat yang ada khutbah. Contohnya solat sunat Aidilfitri, solat sunat Aidil Adha, solat sunat gerhana, ada khutbah. Akan tetapi, khutbah yang dibacakan pada solat-solat sunat itu, contohnya solat Aidilfitri, solat Aidil Adha, khutbah yang dibacakan ialah dibaca pada selepas solat itu dilakukan. Akan tetapi solat Jumaat, khutbah mestilah dibacakan sebelum solat itu didirikan.
Baik, ada 5 perkara. Ustaz ulang sekali lagi. Yang pertama, solat Jumaat mesti 2 rakaat. Yang kedua, solat Jumaat mestilah dilakukan pada waktu Zuhur. Yang ketiga, solat Jumaat mestilah didirikan pada hari hari Jumaat. Dan yang keempat, solat Jumaat mestilah didirikan secara berjemaah. Bagus. Dan yang kelima, solat Jumaat mestilah didahului dengan dua khutbah. Baik, itulah perkara yang menjelaskan kepada kita perbezaan di antara solat Jumaat dengan solat-solat yang lain. Ustaz harap kamu faham dengan 5 perkara ini dan simpan di dalam minda, di dalam hati untuk kita ceritakan kepada yang lain, sebarkan kepada yang lain apakah perbezaan antara solat Jumaat dengan solat-solat yang lain. Baik, itu adalah berkenaan dengan pengertian solat Jumaat. Hari ini kita akan teruskan kepada dalil ataupun bukti yang mana Allah SWT telah mensyariatkan solat Jumaat kepada umat manusia. Maksudnya Allah memberi arahan ataupun perintah kepada umat manusia agar mendirikan solat Jumaat. Kita rujuk kepada surah Jumaah ayat yang ke-9. Ustaz baca, kamu dengar dan sama-sama kita fahami ayat ini. Ataupun boleh juga baca bersama dengan Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Kitalah. InsyaAllah kitalah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang sentiasa menegakkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Baik. Apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi mengingati Allah, yakni ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Baik, cantik ayat yang Allah telah susun. Ini adalah perintah yang sangat jelas. Allah kata apa? Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Sebelum tu Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk kamu mengerjakan solat pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Allah kata apa? Segera pergi mana? Segera pergi masjid. Untuk apa? Untuk dirikan solat Jumaat. Wa zarul bai', dan tinggalkan jual beli. Bukannya bila mana kita dengar azan dekat masjid pada waktu tengah hari Jumaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan itu bukan untuk kita pergi kedai beli cendol. Bukannya pada waktu itu seruan untuk kita pergi ke kedai beli jajan, beli air tebu, beli ayam goreng dan sebagainya. Bukan. Itu adalah seruan Allah Subhanahu Taala kepada kita umat manusia untuk bersegera ke masjid dan mendirikan solat Jumaat. Bagi kita, bila mana kita dengar jangan dah pergi kedai, pergilah masjid. Dan bagi sesiapa yang berniaga, pada waktu ini adalah digalakkan kepada kamu untuk menutup kedai. Sebab Allah kata apa? Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata apa? Dan yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ustaz dah sampaikan, insya-Allah kamu tahu. Bila kamu tahu, jangan ulangi kesilapan-kesilapan yang lepas. Bila mana dengar azan, teruslah ke masjid. Baik, ini adalah perintah daripada Allah menerusi Al-Quran. Seterusnya ialah menerusi hadis Nabi SAW berkenaan dengan kewajipan kita untuk mendirikan solat Jumaat. Nabi kata apa? Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab. Dia kata apa? Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin
fi jama'ah. Maksud dia, solat Jumaat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim lelaki dengan berjemaah. Dengar sekali lagi, solat Jumaat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim lelaki dengan berjemaah. Maksudnya setiap orang lelaki itu wajib menghadirkan diri ke masjid untuk mendirikan solat Jumaat pada hari Jumaat. Yang tak boleh hanyalah orang-orang yang berada dalam keuzuran ataupun orang yang berada dalam keadaan yang musafir, perjalanan yang jauh. Orang-orang itu adalah tidak diwajibkan. Tapi kalau kita yang rumah memang dekat dengan masjid pada hari Jumaat, pergilah menunaikan solat Jumaat. Tidak ada alasan untuk kita tidak mendirikan solat Jumaat. Baik. Ustaz rasa sampai situ saja. InsyaAllah segala apa yang Ustaz terangkan, Ustaz harap kamu faham berkenaan dengan dalil ataupun bukti yang mana Allah SWT mensyariatkan berkenaan dengan solat Jumaat, dan Nabi juga ada menyebut berkenaan dengan kewajipan untuk kita mendirikan solat Jumaat. Maka bagi Ustaz nasihatkan kepada kamu, dan nasihat ini juga adalah peringatan untuk Ustaz, sama-sama kita menegakkan segala apa yang Allah amanahkan kepada kita, segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita jauhkanlah diri kita daripada perkara-perkara yang Allah larang ataupun perkara-perkara yang boleh menghumban dan mencampakkan diri kita kepada neraka Jahannam. Tegakkanlah segala seruan Allah. Lebih-lebih lagi solat fardu 5 waktu jangan tinggal. Itu adalah perkara wajib, kewajipan kepada kita, amanah yang paling besar Allah berikan kepada kita, iaitu solat fardu 5 rakaat. Baiklah murid-murid yang Ustaz kasihi, insya-Allah sampai di situ saja pelajaran kita pada kali ini. Kita akan sambung pada minggu-minggu akan datang, masih lagi dalam pelajaran yang pertama, iaitu solat Jumaat. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan sambung dengan pada tajuk syarat wajib solat Jumaat. Baik, Ustaz harapkan selepas kamu menonton video ini, Ustaz minta kamu salin di dalam buku tulis pengertian solat Jumaat, dalil nakli iaitu dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Salin dalam buku tulis untuk kamu lebih memahami dan juga terus mengingati apa yang kita pelajari, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azimi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Senyum-senyum selalu. Stay at home. Moga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan menang melawan COVID-19.